Assalamualaikum and hi everyone. Alright, so we continue our lesson for the second part of this solution process of ionic solid. Alright, so in the previous lesson, you already learned about this relationship. That is, delta H solution equals to delta H lattice dissociation plus delta H hydration. So, kita dapat relationship ini adalah berdasarkan energy cycle ni. Okay. So, meaning that kita nak kira berapakah enthalpy of solution. So, kena ingat enthalpy of solution mesti datang daripada solid ionic compound produce aqueous ion. Right, so therefore, kita akan guna lattice dissociation. Ini melibatkan lattice dissociation. Okay, because come from solid ionic compound to gaseous ion. And then from here, gaseous ion to aqueous ion. Ini adalah hydration. So, that's why kita dapat relationship macam ni. Sometimes, ada soalan suruh kira lattice energy. Berapakah lattice energy? Kena faham, mesti refer kepada lattice formation. So, which mean from gaseous ion, produce solid ionic compound. Jadi, cycle ni dah jadi terbalik lah. So, dia akan jadi nak daripada gaseous ion kepada solid ionic compound. So, cycle kan jadi macam ni lah. Okay, so therefore kita akan dapat this relationship. Delta H formation, so because from gaseous ion to solid ionic compound is equals to delta H hydration plus delta H solution. So ada tanda negatif ni kenapa? Dalam lecture note pun ada tulis tanda negatif sebab equation ni kita dah reverse. Contoh kalau kita nak apply calculation, let's say. Okay, so hydration value here is negative 784. Okay, and then plus, okay, negative, okay, maksudnya positive 4 macam ni. Right, so that's why kita akan dapat kat sini delta H lattice formation. So, kita akan dapat di sini negative 788. So, akan ada tanda sini, tanda negatif. Sebab apa negatif? Sebab formation. Formation must release heat. Okay, so kita tengok contoh soalan. The enthalpy of solution of calcium chloride is negative 81.3 kJ per mole. Okay, so sini ada mention enthalpy of solution. So, bermaksud mesti datang daripada solid, okay, produce aqueous ion. Aqueous ion, Okay, next, the lattice energy of calcium chloride is negative 2249 kJ per mole. So, lattice energy here is refer to the formation, So, yang ini maksudnya formation. So, daripada gaseous ion, okay, convert into solid. Mesti formation. Okay, using algebraic method, so meaning that tak ada option lain, kena selesaikan menggunakan algebraic method. Calculate the enthalpy change for the reaction. Nak cari yang ni. Berapakah nilai delta H? Alright, so what should we do? Okay, so first of all, kena salin balik delta H tadi berapa? Delta H solution, negative 81.3 kJ per mole. Okay, and then delta H lattice negative 2249. Okay, daripada sini kena tulis equation dulu ya. Untuk delta H solution, so mesti datang daripada solid ionic compound and produce aqueous ion. CaCl2 solid and then produce Ca2 plus aqueous plus Cl minus aqueous. So, ini sepatutnya 1 mole. Okay, tak boleh diubah. So, sekarang equation tak balance. Jadi, ini kena darab 2. Baru dia balance. So, balance bahagian product side. Okay, lattice energy. Sebab tengok sign. Sign here is negative. Maksudnya, this one is referring to the lattice formation. Okay, so it came from gaseous ion. Okay, produce CaCl2 solid. So, ini sepatutnya 1 mole. Memang 1 mole. Tak boleh ubah. So, equation tak balance. Jadi, kena balance bahagian right hand side. Sini, darab 2. Okay, now, target soalan nak guna Hazel's law. So, kita akan tulis yang bawah sekali ikut soalan tadi. Salin balik equation.
Okay. So, yang ni delta H yang kita nak cari berapa nilai dia. Okay. Right. So, now kita tengok bahagian right hand side. So, right hand side, this is referred to gases ion. So, gases ion ada pada equation untuk lattice formation. Okay. So, this is right turn. Yang kita nak pun right turn. Tak sama. Okay. Tak perlu ubah apa-apa. Copy balik. So, bila copy, mesti copy sekali dengan chart. Sekali dengan phase. So, because dia tak ubah apa-apa. So, value of delta H, let's say kita label delta H2. Dia samalah. Tak berubah. Okay, now we refer to the product side. This is aqueous ion. So, ada pada equation untuk solution. Okay, so same side ya. Ini produk, ini pun produk. So, tak ada masalah. Kita just copy je balik. Right, so and then delta H is equal to delta H1 plus delta H2. So, just substitute all the values. Okay, so kita akan dapat sini. So, dia akan dapat negative 2330.3 kilojoule. So, this one just remain dia kilojoule. Sebab this one is for combination of both hydration. Just unit dia kilojoule sahaja. Okay, and then please remember untuk enthalpy of solution. Ni enthalpy of solution. So, the value here boleh jadi negatif dan boleh jadi positif. Sebab dia boleh jadi endo dan dia boleh jadi juga azo. Kena ingat balik dia punya definition. Mesti datang dari solid ionic compound kepada aqueous ion. Ini boleh jadi negatif, ini boleh jadi positif. Delta H dia. Lattice energy pula kena tengok sign. Kalau sign dia negatif, maksudnya mesti formation. So, from gases, ion kepada solid ionic compound. Okay, based on the data given below, so given to you enthalpy of hydration, enthalpy for lithium, enthalpy of hydration of Cl, and enthalpy of solution LiCl. Construct an energy cycle diagram to represent the dissolution of LiCl. Calculate the lattice energy. Okay. Right, so clear tanya lattice energy ni kena faham mesti daripada gases ion kepada solid ionic compound. Okay. Right, so what should we do first? So start dengan tulis equation. Okay, tulis equation dulu. So start dengan enthalpy of hydration. Hydration kena ingat mesti from gases ion kepada aqueous ion. Okay, this one is always negative. Dia mesti release heat. Okay, Cl minus gas, mesti gases ion kepada Cl minus aqueous ion. Okay, and then solution. Ingat, solution mesti datang daripada solid ionic compound kepada aqueous ion. So, yang ini dia adalah azo. Dia adalah jenis exothermic. Sometimes dia boleh jadi endothermic. Solution ni dia kalau tengok based on definition, enthalpy change. Boleh jadi endothermic, boleh jadi exothermic. So, kita nak cari delta H lattice. Maksudnya from gases ion kepada solid ionic compound. So, itu yang kita kena tulis dulu equation dia. Okay, so bila tulis equation, mesti lengkap sekali dengan phase. Mesti label. On top of the arrow, baru dapat satu markah. Ini tak ada nilai, walaupun tak ada nilai, kita nak cari, kena label. Tetap kena label. Li plus gas nak jadi aqueous. Okay, this is refer to the hydration. So, dia akan jadi sini. Tak berubah kan? Kita tak ubah apa-apa. So, copy sahaja. Okay, next. Yang ini pun sama. Dah jadikan dia aqueous. Tak ubah apa-apa daripada asal. Copy saja. Dengan unit sekali. Okay, next. Tambah. So, dia akan jadi solid ionic compound. So, this is refer to the delta H solution.
Solution here. Okay, sebabkan kita dah reverse kan. Asalnya solid kepada aqueous ion. Sekarang aqueous ion kepada solid. So, tanda dia berubah. Positive 77. So, now nak kira delta H lattice. So, kita akan dapat formula ni. So, gantikan nilai. So, and then akan dapat di sini. So, negative 846 kilojoule per mol. Okay, dalam awak punya nota, dia tulis macam ni kan. Okay, so dalam nota kamu, dia tulis macam ni. Ada negatif, tanda negatif kat sini. Kenapa ada tanda negatif? Sebab equation ini telah reverse. So, sebenarnya dia ada dua cara lah. Kalau you tak nak without tanda negatif macam ni. Jadi, nilai yang kita substitute kat sini mesti dah ubah dah dia punya simbol dia. Dia punya sign. Sign dah ubah. Jadi from negative dah become positive. Alright, so jika nak guna formula ni, maksudnya apa yang kita kena buat? Kita kena gantikan nilai ini. Nilai ini adalah negative 77. So, maksudnya, minus 77. So, which mean untuk yang ini, kita akan guna value sign yang asal. Remain sign. Kalau nak guna tanda negatif kat depan ni. Seperti dalam lecture note. Kalau tak nak letak, just macam ni je. Okay. Plus delta H ni. So, yang ini maksudnya dah tukar dah. Nilai dia jadi daripada negatif jadi positif. So, yang lain tu samalah. So, at the end, akan dapat nilai yang sama juga. So, pilihlah yang mana yang mudah. Based on the data given below, so enthalpy of hydration, and then enthalpy of hydration to Cl, so Na plus Cl, and then enthalpy of solution NaCl, and then you have to calculate, you have to present the dissolution of NaCl, and then calculate the lattice energy. So, kena faham lattice energy ni mesti datang daripada gaseous ion kepada solid ionic compound. Alright, so next step, what should we do? Tulis equation first tulis equation. Alright, so hydration of Na plus maksudnya datang daripada gas produce aqueous. So this is the value. So remember, so it's always negative value. Okay, and then Cl minus gas produce Cl minus aqueous. So yang ini pun kena faham. Dia pun negative value juga. Okay. So, untuk solution must come from solid ionic compound and then produce aqueous ion. So, untuk kali ini, the value of enthalpy of solution is positive value. Maksudnya endothermic reaction. So, boleh jadi endo, boleh jadi exo. Okay, kita just follow the definition. Untuk tulis equation. Okay, and then we want to calculate delta H lattice. Kena faham lattice kat sini mesti daripada gaseous ion kepada solid ionic compound. So, maksudnya Na plus solid. And then don't forget ni wajib label dia. Walaupun dia tak ada nilai, letak dia tanda soal. Okay, and then from gaseous ion produce aqueous ion. So, kita tak ubah apa-apa. So, we just copy it back. And that is why dia punya nilai sama. Remain. Okay, and then ni pun sama juga. So, plus. So, ini kita akan dapat sini. Delta H solution. So, delta H solution sebab kita reverse equation. So, the sign become negative. Alright, next. Alright, so yang ni berdasarkan cycle yang kita buat. So, bila tak ada tanda negatif, kita tambah je. Maksudnya, nilai kat sini mesti nilai yang kita dah ubah sign dia. Negative 6. Asal positif now become negative. Then, substitute the rest.
Okey, so sepatutnya yang ini kita akan dapat nilai dia. So nilai dia negative 776 kilojoule per mol. Okay, next kalau nak apply formula dalam nota, so boleh guna macam ni. Dalam nota you all, dia tulis equation tu macam ni. Delta H lattice plus delta H radiation NA plus, delta H CL minus. And then letak tanda negatif. So, bila nak guna ni, maksudnya plus, ni negatif. And then kita akan letak nilai yang original tu dengan sign yang asal. Okay, so yang ini ganti macam biasa. So, boleh pilih lah mana yang sesuai, mana yang senang nak ingat. Okay, itu sahaja untuk kali ini. Thank you and Assalamualaikum.